Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu menentang Seri Pahang, yang mana Terengganu berjaya menang 4-2 dalam second leg round of 16 tim PRTM Piala Malaysia untuk melayakkan diri ke suku akhir dengan agregat 9-3. Gol dijaringkan oleh Kepa Sherman 2, satu Faisal Halim dan juga satu Azam Azmi, manakala gol pasukan Seri Pahang dijaringkan oleh Litak dan juga Steven Rodriguez. Pada perlawanan ini memang kita boleh nampaklah yang first half memang didominate oleh pasukan Terengganu, tetapi sayang apabila Syahrul Nizam dikenakan kad merah, Terengganu terpaksa bermain dengan 10 orang. Di second half kita boleh nampak pencaturan Nafuzi lebih kepada bertahan lah, sebab bermain dengan 10 orang itu pun ada gerakan-gerakan menyerang daripada pasukan Terengganu yang hampir untuk menambah jaringan. Tetapi sayang apabila pasukan Seri Pahang gagal untuk memanfaatkan kondisi pasukan Terengganu yang bermain dengan 10 orang untuk menambah jaringan lebih daripada 2. Main dengan 10 orang pun tak boleh menang, itu adalah satu kesilapan besar lah daripada pasukan Seri Pahang yang menurunkan hampir keseluruhan pemain import plus naturalisasi tambah lokal sikit, tapi masih lagi tak boleh fight dengan pasukan Terengganu yang bermain dengan 10 orang. Sebelum saya masuk dalam ulasan perlawanan, di sini saya nak bagi nasihat sikit kepada pihak Stadium Terengganu. Sekiranya anda mengetahui yang sekarang adalah musim hujan, pastikan yang anda menjaga padang stadium dengan menggunakan canvas waktu sehari sebelum perlawanan untuk memastikan yang kondisi padang akan lebih baiklah walaupun hujan lebat, sebab akan dilapik. Sebab apa? Sebab padang semalam juga mengganggu rentak dan juga corak permainan kedua pasukan. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu, yang mana kita tahu pada perlawanan semalam Terengganu melakukan satu pertukaran, iaitu Nik Sharif Asifi digantikan dengan Faiz Nasir. Jadi itu adalah perkara pertama yang saya suka tentang pasukan Terengganu, yang mana kemasukan ataupun Faiz Nasir punya influence dalam perlawanan pada perlawanan semalam memang sangat-sangat on point, memang sangat-sangat tip-top ketika first half. Tapi sayanglah second half beliau terpaksa dikeluarkan lebih awal untuk memfokuskan kepada defense department disebabkan Syahrul Nizam kena red card. Jadi apa contribution dan juga apakah penlibatan Faiz Nasir pada perlawanan semalam? Apa yang boleh saya katakan, Faiz Nasir pada perlawanan semalam bertindak dengan sangat cemerlang di bahagian kiri pasukan Terengganu apabila beliau banyak involve dengan gerakan-gerakan serangan di bahagian kiri, dan dua gerakan daripada bahagian kiri pasukan Terengganu berjaya untuk mencipta gol bagi pasukan Terengganu. Gol yang pertama berpunca daripada hantaran Faiz Nasir dan juga bergandingan dengan Kipre untuk menghantar kepada Faisal Halim, lalu ditanduk oleh Kepa Sherman. Jadi apa yang boleh kita tahu tentang peranan Faiz Nasir di bahagian kiri ni adalah penlibatan beliau untuk menjadi link up player, ataupun senang cerita dia adalah connector antara satu position ke satu position untuk memastikan yang pasukan Terengganu sering connect the dots ketika mereka menyerang. So dia adalah sambungan ataupun penyambung antara titik ke satu titik untuk pasukan Terengganu ketika mereka menyerang di bahagian kiri pasukan Terengganu, untuk memastikan yang mereka ada orang untuk buka game dan ada orang yang menyambung game. So benda itulah yang dilakukan oleh Faiz Nasir untuk menjadi connector di bahagian kiri, sebab kita tahu dia bukannya typical winger yang boleh bermain dengan skillful ataupun dribbling. Sebab apa? Sebab dia bertubuh kecil. So dia gunakan kelebihan yang ada pada beliau untuk sentiasa menempatkan diri. So kelebihan Faiz Nasir ni, positioning beliau sentiasa on point dan sentiasa berada dalam kedudukan yang boleh untuk beliau connect antara bahagian wide area kepada bahagian tengah untuk dia sering switch play ataupun buka game ke dalam kotak penalti, ataupun membantu bahagian serangan pasukan Terengganu untuk lebih ke hadapan ataupun masuk ke dalam di box pasukan lawan. Itulah peranan Faiz Nasir yang sangat-sangat cemerlang. Beliau mampu untuk connect antara satu position ke satu position ketika pasukan Terengganu melakukan
build up ataupun attacking play ke arah pasukan lawan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat pada perlawanan ni, gandingan Kepa Sherman dan juga Kipre sebenarnya mereka menjadi. Cumanya apa yang boleh saya sampaikan pada perlawanan ni, Kepa Sherman masih lagi dijadikan sebagai target man utama untuk pasukan Terengganu pada perlawanan ni. Yang manakala untuk Kipre pula, beliau dijadikan pemain yang boleh dikatakan sebagai backup striker ataupun second striker, tetapi yang lebih bertindak dengan role yang bebas. Yang mana kalau kita lihat pada gameplay ataupun corak permainan pasukan Terengganu pada perlawanan semalam, Kipre boleh dikatakan bergerak dengan bebas dalam setiap sudut padang sewaktu pasukan Terengganu menyerang. Sekiranya pasukan Terengganu menyerang di bahagian kiri, beliau akan fokus untuk backup ataupun memberi support kepada Faiz Nasir. Sekiranya pasukan Terengganu attack belah kanan, maka dia akan lebih suka untuk backup kepada Faisal Halim. So dia akan berada di certain point ataupun certain position untuk memastikan yang dia sentiasa memberi bantuan kepada bahagian winger pasukan Terengganu untuk menyerang pasukan lawan. So peranan yang diberikan kepada Kipre agak bebas dan dia juga boleh menunjukkan satu kerajinan yang bagus pada perlawanan ni untuk memastikan yang serangan pasukan Terengganu tak kira di mana arah menjadi, disebabkan dia sentiasa ada untuk support pemain seperti Faisal Halim di kanan, di kiri Faiz Nasir, di tengah Manny Ott dan juga Habib Harun. So peranan bebas yang diberikan kepada Kipre telah membolehkan pasukan Terengganu untuk attack dengan pelbagai variasi dan juga ada bantuan yang lebih banyak ataupun overload numbers of player di sesuatu position ketika mereka menyerang. So Kipre juga membantu bahagian serangan dengan bertindak dengan lebih efektif lah apabila diberikan peranan yang lebih bebas untuk membantu bahagian serangan. Manakala untuk Kepa Sherman untuk game ni, boleh saya puji dia punya positioning bagus. Memang kita boleh nampak lah dia punya keadaan ataupun kedudukan ketika menerima bola dan juga dia punya link up play serta combination play bersama dengan pemain-pemain Terengganu yang lain sewaktu menyerang, nampak dia improve lah berbanding game yang lepas. Game yang lepas dia nak hold ball pun tak berapa nak boleh, tetapi game kali ni dia boleh turun untuk hold ball, dia boleh create space kepada teammate dia dan sebagainya, dan dalam pada masa yang sama dia boleh juga create assist ataupun dia boleh buka game kepada pasukan lain. Contohnya dia assist kepada Faisal Halim, dia tak tamak, lepas tu ada satu gerakan daripada Faisal Halim yang mana counter attack dia buka pada Faisal Halim. So dia boleh dah create space, dia boleh dah hold up play, combination play yang bagus lah untuk game ni. Cumanya saya minta untuk Kepa Sherman consistently dan juga cukup fit untuk teruskan bersama dengan pasukan Terengganu dalam saingan TM Piala Malaysia. Sekiranya dia konsisten bermain dengan corak begitu, saya rasa pasukan Terengganu boleh masuk ke final. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat pasukan Terengganu pada perlawanan ni, benda yang paling efektif adalah di bahagian tengah, tetapi bukannya mengenai Habib Harun, tetapi mengenai Manny Ott. Untuk perlawanan ni kita boleh nampak Manny Ott adalah penggerak ataupun playmaker untuk pasukan Terengganu di bahagian tengah. Banyak gerakan-gerakan yang dicipta oleh Manny Ott pada perlawanan ni berjaya untuk membuahkan hasil bagi pasukan Terengganu penetrate ataupun masuk ke dalam D-box pasukan lawan. So combination play antara Manny Ott di bahagian tengah, bagaimana dia menggerakkan bola secara solo, bagaimana dia mencari winger, bagaimana dia melakukan switch play, bagaimana dia open game, bagaimana kreativiti beliau diguna pakai ketika situasi menyerang. Itulah yang ada pada Manny Ott. Beliau memang boleh involve dengan gerakan serangan dan mampu untuk menyebabkan pertahanan dan juga barisan tengah pasukan lawan terumbang-ambing. So beliau bermain dengan sangat efektif lah apabila bola ada di kaki dan lebih dalam gerakan more to offensive dan juga more to attacking. Memang Manny Ott adalah seorang player yang berbahaya. Jadi gunakanlah Manny Ott untuk more to attacking berbanding untuk dia more to defensif, sebab dia adalah seorang player yang memang variasi ataupun memang terkenal dengan attacking style yang menarik. Itu untuk Manny Ott. Manakala untuk Faisal Halim, bagi saya untuk perlawanan ni beliau sebenarnya sangat-sangat bagus. Sebab apa saya kata Faisal Halim bagus? Sebab beliau tidak terlalu statik dan beliau pandai untuk menempatkan diri beliau ketika situasi dalam menyerang. Seperti mana yang kita tahu, seorang winger seperti touchline winger seperti Faisal Halim, mereka mempunyai kelebihan daripada segi dribbling dan juga pace
pace, mereka ada kelajuan. So apa yang diguna oleh Faisal Halim pada perlawanan ni adalah bukan sahaja kelajuan tetapi kebijaksanaan beliau untuk menempatkan diri beliau dalam situasi-situasi tertentu untuk menjadi link up, untuk membuat link up ataupun menggerakkan bahagian serangan. Contohnya apabila Terengganu melakukan counter dan juga gerakan menyerang, kebanyakannya Faisal Halim akan berada di bahagian wide area lah. Tetapi ada certain point Faisal Halim akan masuk lebih ke bahagian tengah untuk memastikan yang dia boleh link up dengan many out ketika mereka menyerang. Contohnya gol daripada Azam Azmi, yang mana Faisal Halim dia masuk ke bahagian tengah untuk mengganti tempat Kipre, yang mana waktu tu Kipre duduk kat bahagian wide area. So dia tahu kalau dia duduk kat wide area juga, pasukan Terengganu tak ada numbers of player di bahagian tengah, maka Faisal Halim masuk untuk menjadi fast winger kat situ untuk memberi bantuan lebih untuk dominate bahagian tengah dan memastikan yang Terengganu punya player ada di bahagian tengah untuk buka game lebih ke hadapan untuk penetrate masuk ke dalam kotak penalti. Dan tindakan itu sangat bijak. Apabila Faisal Halim masuk ke bahagian tengah, maka Azam Azmi yang buat overlap waktu tu tak ada siapa yang marking dah, dia boleh untuk cover up tempat Faisal Halim untuk masuk ke bahagian wide area, masuk jalan di box. So dia berada dalam keadaan yang free space, tak ada orang jaga, dan dia dapat chances untuk score. Jadi benda tu memang sangat bagus lah. Dan yang terakhir yang boleh saya simpulkan untuk pasukan Terengganu adalah mengenai mereka punya fullback dan juga keeper. Suhaimi Hussein perlu diberikan pujian dengan beberapa gerakan dan juga penyelamatan yang bagus dan juga pembacaan game yang bagus dalam situasi set pieces, yang mana beliau cepat keluar untuk ambil bola dan pandai baca game. So dia menyebabkan set pieces ataupun corner kick dan free kick yang diambil oleh Seri Pahang gagal dimanfaatkan dengan baik. Dan untuk fullback macam biasa, Alif Zakaria lebih bertindak sebagai inverted untuk membantu Habib Arun dalam double six ketika pasukan Terengganu diserang atau di counter. Tetapi yang paling menarik tentang Azam Azmi, akhirnya Azam Azmi berjaya untuk mendapatkan gol. Apabila game ni beliau lebih ofensif dan lebih suka untuk beroverlap dengan sangat banyak, so akhirnya Alhamdulillah beliau skor gol hasil gerakan yang bijak, larian yang bijak, boleh saya katakan smart running on time. So Azam Azmi deserve the goal lah. And jadi benda tu memang sangat-sangat positif untuk pasukan Terengganu. Cumanya ada kelemahan sedikit. Apa yang perlu diperbaiki oleh pasukan Terengganu adalah di bahagian defense department. Apabila kalau kita lihat defense department yang dalam situasi Syarul Nizam kena red card tu, ataupun sebelum tu lagi, pasukan Terengganu punya defense department terutamanya di bahagian centre back, mereka bermain dengan terlalu tinggi, bahkan kadang-kadang communication antara satu sama lain agak low. So menyebabkan mereka senang untuk dipenetrate dengan hantaran-hantaran jauh ataupun long ball di belakang mereka. So benda tu menyebabkan mereka senang di counter lah. So apabila senang di counter, mereka akan senang buat false, terutamanya daripada segi last man challenge yang boleh dikenakan red card. So benda tu perlu diperbaiki oleh pasukan Terengganu untuk memastikan yang defense mereka tidak terlalu lalai dan tidak terlalu terekspos apabila bermain dengan terlalu tinggi dari segi build up play ataupun dalam segi transisi daripada menyerang daripada bertahan ke menyerang. So benda tu perlu diberikan perhatian yang lebih oleh pasukan Terengganu. Untuk pasukan Seri Pahang, apa yang boleh saya cakapkan, mereka punya defending error terlalu banyak. Apa yang boleh saya katakan, mereka punya kelebihan bertahan adalah mereka tak melakukan man to man marking, mereka tak close space, mereka tak compact, komunikasi kurang, mereka kalah daripada segi kelebihan fizikal. Yang mana kelebihan fizikal pasukan Terengganu nampaknya mereka boleh beat situasi one on one untuk pasukan Seri Pahang. So benda tu yang menyebabkan defending error banyak berlaku lah untuk pasukan Seri Pahang. Kesian Samasa bermain, walaupun ada beberapa bad decision daripada Samasa, tetapi Samasa still lagi one of the best goalkeeper yang berjaya untuk save beberapa penyelamatan yang dilakukan oleh pasukan Terengganu. Untuk attacking bagi saya tak ada masalah, Litak bermain dengan baik untuk mencipta beberapa gerakan di bahagian hadapan. Steven Rodriguez juga bermain dengan baik, tetapi sayanglah apabila Steven Rodriguez ada satu chances yang mana sepatutnya dia boleh shoot, dia tak shoot dan sebagainya, lepas tu bola tu out dan sebagainya. So benda tu memang agak merugikan pasukan Seri Pahang. Tapi apa-apa pun mereka berjaya mendapatkan dua gol. So benda tu positif jugalah. Attacking dah bagus tapi defending banyak buat mistake menyebabkan mereka kalah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu je ulasan saya.